Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam dalam berita terkini situasi banjir. Saudara, sekarang berlangsung sidang media Ketua Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Kita saksikan. Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya ingin membuat laporan status berhubung dengan banjir MTL 2021 Situation Report sehingga 25 Disember jam pukul 12 tengah hari. Setakat ini 7 negeri masih lagi di dalam pemerhatian bencana banjir ini dan yang melibatkan 24 daerah. Dan mengikut rekod Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita ada 299 PPS ataupun pusat pemindahan sementara di mana dia menempatkan seramai 13,469 keluarga, merangkumi 46,405 mangsa, dan setakat ini kalau ikut statistik Jabatan Polis Diraja Malaysia terdapatnya kematian iaitu 46 kematian di mana rekod bomba 32 yang kita respon dan mengikut polis yang hilang masih lagi 6. Kita telah pun melaksanakan operasi 5 masih belum dijumpai, dan operasi untuk lemas dan juga hilang ini adalah 23 operasi. Negeri-negeri yang terlibat adalah negeri Kelantan yang masih lagi dalam keadaan kekal air dia. Kita panggil sebagai kekal ni kerana water dia stagnan. Mungkin ada paras air itu tidak berubah. Pahang kita lihat trend dia menurun, tetapi yang naik ini adalah di kawasan Bera dan juga Maran. Ketiganya Melaka, trend dia menurun. Di Negeri Sembilan, trend dia kekal. Di Kuala Lumpur, trend dia kekal. Di Selangor, trend dia menurun. Dan juga di Perak, trend dia menurun. Ini melibatkan 24 daerah di seluruh negara. Manakala dari segi paras air di sungai yang kita lihat berstatus bahaya, iaitu ada 3 di Pahang. Sungai Bera, Sungai Kundang dan juga Sungai Pahang di kawasan Lubuk Paku. Dari segi operasi secara harian dan juga kumulatifnya, sehingga 25 Disember jam pukul 12 tengah hari, kita telah pun merekodkan sebanyak 150 operasi harian sejak daripada semalam, dan kumulatifnya adalah 3,259 operasi yang melibatkan 5 task. Satunya adalah pemindahan mangsa, yang mana sehingga tadi kita punya rekod menyatakan 771 operasi pemindahan keseluruhannya secara kumulatif. Pemantauan kawasan adalah kumulatif 2,159, di mana harian semalam kita telah pun melaksana 109 pemantauan kawasan-kawasan yang kita lihat mempunyai risiko-risiko yang tertentu. Ketiganya, kita juga melaksanakan sanitasi di pusat pemindahan sementara di PPS. Kumulatifnya 70 operasi telah kita buat, di mana semalam kita telah melaksanakan 11. Dan pemindahan pesakitnya sama ada menggunakan logistik darat ataupun udara, kita telah melaksanakan 23 pemindahan pesakit. Termasuk yang baru-baru ini yang saya dimaklumkan oleh anggota kita, seorang yang mempunyai sakit kronik dan juga keberatan badan dia 200 kilogram. Di Taman Seri Muda kita telah angkat pikul daripada tingkat 6 bawa sehingga ke bawah, dan kita pindahkan dia ke tempat yang lebih selamat dan juga mendapatkan rawatan. Operasi yang kita buat untuk penghantaran logistik, makanan dan juga bakalan keperluan sebanyak 202, dan semalam saja kita telah
melaksanakan 29 operasi. Sehingga kini mangsa yang telah diselamatkan oleh tim-tim on the ground secara kumulatifnya 16,837, dan ada juga angka yang kita tidak masuk nanti disebabkan oleh bantuan daripada rakan-rakan NGO kita, daripada agensi-agensi yang lain yang mana secara langsungnya melibatkan bomba 16,837. SAR kita masih continue, iaitu 4 operasi SAR, dan juga kita juga teruskan untuk recovery, iaitu semalam kita ada buat 1 recovery mangsa banjir, dan totalnya recovery yang telah kita laksanakan sehingga takat pada tengah hari ini 30 operasi. Apabila bercakap tentang pemantauan tadi, kita masih fokus lagi di sebanyak 109 kawasan sejak daripada semalam sehingga hari ini, iaitu pemantauan harian. Yang paling banyaknya adalah di kawasan Sarawak. Kita telah melaksanakan 34 operasi pemantauan di Sarawak. Keduanya di Selangor, iaitu 20, dan di Pahang 13. Negeri-negeri lain kita buat juga, tetapi angkanya tidak sebesar ini. Dan penghantaran logistik totalnya seperti mana yang saya nyatakan tadi 29, dan sanitasi adalah 11 yang kita telah buat setakat 24 jam ini. Kumulatifnya kalau kita tengok pemantauan itu sendiri, yang paling tinggi adalah di Sarawak. Mereka telah melaksanakan pemantauan 759 operasi pemantauan secara kumulatif sehingga tengah hari ini. Keduanya adalah di Kedah 272, dan ketiganya di Selangor. Kita juga continue di Johor dan juga di Pahang. Total pemantauan 2,159. Dan kita laksanakan total pemindahan mangsa seperti mana yang saya nyatakan tadi 771. Untuk makluman semua, bagi logistik sehingga semalam 24 jam seramai 1,084 keanggotaan yang terlibat, di mana 943 ni adalah pegawai bomba sepenuh masa, 114 adalah pegawai bomba bantuan, dan cabangan seterusnya adalah pegawai bomba sukarela seramai 27. So total keanggotaan kita sejak daripada semalam adalah 1,084. Dan logistik yang kita terlibat dalam masa 24 jam adalah 275 logistik marine, jentera, lori dan juga kenderaan utility. Sehingga semalam kita telah menghantar bekalan makanan dan keperluan asas melalui laluan darat dan juga udara sebanyak 3,000 kilogram ataupun 3 tan. Pada masa yang sama juga, secara kumulatifnya, kalau kita kira keseluruhan keanggotaan yang terlibat sehingga hari ini, sejak dari mula kita beroperasi, keanggotaan kita di seluruh negara yang terlibat secara langsung ialah seramai 7,430. Dan ramai ini daripada pegawai bomba sepenuh masa 6,060, dan pasukan dan pegawai bomba bantuan 1,086. Logistik secara keseluruhannya yang telah terlibat sejak mula kita beroperasi adalah 2,825. Dan kalau kita kira muatan barangan yang telah kita hantar keseluruhannya termasuk menggunakan laluan udara dan darat, sehingga kini secara kumulatifnya 28 tan ataupun 28,000 kilogram 860. Berhubung dengan khidmat udara semasa banjir ini, sebenarnya kita telah pun menggerakkan logistik udara kita, iaitu AW109, AW138, AW189, iaitu sebanyak 4 buah pesawat. Kita telah melaksanakan sebanyak 27 sorti. 27 sorti. Dan semalam saja kita telah membuat 2 sorti, iaitu pengangkutan bagi logistik dan makanan
sebanyak 1.3 tan di kawasan-kawasan yang tertentu, termasuk Selangor dan juga di kawasan Pahang. Dan penugasan masih kita teruskan pada hari ini, dan semalam kita telah melaksanakan 2 penugasan. Jam penerbangan yang terlibat setakat ini sehingga pada tengah hari ini 45.8 jam telah kita laksanakan menggunakan logistik udara kita, iaitu helikopter yang ada di sekitar Semenanjung Malaysia. Kita juga tempatkan 2 buah helikopter di Sabah dan Sarawak untuk menangani apa-apa masalah dari segi pengandalian pengurusan bencana di Sarawak. Dari segi operasi drone, kita telah pun melaksanakan drone kita sebanyak 26 jam pemantauan, dan drone ini kita telah mula bawa ke negeri-negeri yang mungkin terjejas lebih teruk, termasuknya Pahang, Kelantan dan juga Utara. Bilangan kematian seperti mana yang saya telah nyatakan tadi, dan cuma saya ingin menyatakan di sini bahawa fokus kita sekarang ini kita akan meneruskan pengendalian search and rescue bagi mangsa yang hilang di negeri Pahang, iaitu di daerah Bentong. 3 balai akan terlibat: Balai Bomba Karak, Balai Bomba Bentong dan juga Balai Bomba Genting Highland. Ini bagi kes yang berlaku di Kampung Tanjung dan juga di Bobby Eco Farm Resort dan juga di kawasan Telemong. Satu lagi operasi kita akan meneruskan di kawasan Raub, daerah Raub, iaitu melalui Balai Bomba dan Penyelamat Raub untuk kawasan Laman Pesona Ceruh. Manakala di Kuantan kita gerakkan Balai Bomba Taman Tas untuk mangsa yang hilang di Kampung Sungai Damai. Jadi ini fokus utama yang kita bagi keutamaan memandangkan nyawa ni. Dan keduanya, tugas-tugas yang kita teruskan adalah pemantauan kawasan yang masih dianggap sebagai bahaya, iaitu di Pahang, di Sarawak dan juga di Selangor. Kita telah pun bersiap sedia kerana di Pahang ni kita buat pemantauan 13, di Sarawak kita buat 34 kawasan yang besar, dan juga di Selangor 20 kawasan yang masih kita anggap sebagai mempunyai risiko yang tertentu. Kita bersiap sedia sebenarnya untuk gelombang yang kedua, yang mungkin kalau lihat daripada maklumat yang telah diberi oleh pihak Meds Malaysia dan juga daripada JPS, mungkin ia akan berlaku di dalam sehari 2 lagi sehingga 29 hari bulan. Dan pihak NADMA bersama kita pun masih lagi memantau kawasan-kawasan tersebut, terutama sekali pantai timur, utara Semenanjung dan juga pantai barat serta pantai timur, pantai barat Sarawak dan pantai timur Sabah. Sekarang kita telah menggerakkan logistik kita untuk bantuan pasca banjir, iaitu kerja-kerja mencuci, kerja-kerja membekal air untuk kerja mencuci, menghantar bekalan makanan, menghantar barang keperluan, dan juga kita menggunakan logistik darat dan juga udara bagi pasca banjir ini. Kita akan bersama-sama dengan berbagai agensi, dan sekarang ni kita sedang bekerjasama dengan KPKT di bawah skuad My Livable KPKT yang bergerak bersama dengan SW Corp. Fokus kita yang keempat adalah penghantaran dan pengendalian bantuan berbagai pihak yang datang kepada kita, dan kita akan bersama mereka ini apabilanya banjir sudah mula susut dan air dah mula surut. Kita percaya banyak perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian kepada tim-tim amal dan juga NGO yang ingin membantu, kerana kita takut ada kawasan-kawasan tertentu dia dari segi jalan, dari segi cerun. Kita memberi nasihat kepada mereka ini, dan kita akan selaraskan setakat mana yang kita boleh. Seperti di sini kita ada PKOB untuk kita menyelaraskan bantuan. Dan sekiranya ada bantuan daripada luar, termasuk daripada badan amal ataupun NGO atau agensi yang lain, kita akan beri bantuan penyelarasan, kerana kita ingin mengingatkan mereka dari aspek keselamatan dan juga aspek kesihatan. Jangan lupa, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, dan kita akan memastikan mereka ini memberi perhatian dalam perlindungan diri, khususnya dari segi penularan COVID-19 dan juga varian-varian yang
semakin membahayakan kesihatan masyarakat awam, contohnya Omicron dan sebagainya. Dan kita akan bantu dari segi pelitup muka, sanitizer, dan kita juga bagi nasihat untuk penjarakan fizikal, mengelakkan sentuhan dan juga memastikan status kesihatan diri itu adalah tip-top. Kita tak mahu dia pergi kat sana, dia sebenarnya positif. Dan juga kita mengingatkan mereka tentang penyakit-penyakit berjangkit selepas banjir. Kita percaya selepas ini akan ramailah penghuni-penghuni yang akan dibenarkan balik ke kediaman masing-masing. Nasihat kita agar memastikan aspek keselamatan diberi perhatian utama. Contohnya dari segi penggunaan peralatan elektrik. Sebelum ini apabila paras air sehingga bahu, tempat-tempat untuk mereka menyambungkan switch, power plug dan sebagainya telah dimasuki oleh air. Peralatan-peralatan elektrik telah pun tenggelam. Jadi apabila mereka nak menggunakan ini, hendaklah mengambil perhatian dari aspek keselamatan. Kita tak mahu berlakunya renjatan elektrik, dan keduanya kita pun tidak mahu berlakunya ia menjadi punca kepada kebakaran. Okay? Termasuk juga di kawasan tertentu di mana bekalan elektrik dan air belum lagi sampai, mereka akan menggunakan lilin sebagai contohnya untuk tidur malam. Kena berjaga-jaga untuk memastikan tidak berlaku pula bencana yang lain yang menimpa ahli keluarga dan juga rumah tersebut. Penggunaan bekalan gas untuk bermasak, pastikan ianya selamat. Dan kita juga terus memberi bantuan kepada masyarakat yang memanggil kita, pertama sekali yang melibatkan reptilia liar yang masuk di dalam kawasan rumah atau kediaman, termasuk juga haiwan berbisa. Dan ini kita minta supaya mereka memanggil balai bomba yang terdekat untuk kita memberi bantuan. Kerana kalau dia tidak pakar dalam pengendalian seperti ini, dia boleh membawa padah yang lebih buruk lagi. Mangsa banjir di dalam jabatan dan warga, saya telah ditanya oleh beberapa pihak apa tindakan kita sehingga kini. Sebenarnya setakat tadi yang kita rekodkan seramai 245 warga bomba yang terjejas teruk disebabkan oleh bencana banjir. Kita telah tubuhkan skuad kebajikan bomba. Skuad kebajikan bomba ini adalah gabungan berbagai pihak di dalam jabatan yang mana bukan melaksanakan tugas operasi, untuk kita beri bantuan yang tertentu, termasuk dari segi mencuci, untuk membuang sampah, untuk membekalkan makanan, untuk menyediakan peralatan-peralatan asas, dan juga kita sedang kemaskinikan data-data mereka ini untuk mendapatkan bantuan daripada jabatan dan juga daripada pihak-pihak yang tertentu yang ingin memberi sumbangan, dan juga daripada NGO ataupun badan amal. Kita terus bergerak untuk melaksanakan tugas-tugas pasca bencana banjir. Hari ini pagi saja kita telah bergerak di 4 tempat, iaitu Taman Seri Muda. Kita telah mencuci beberapa buah kuil semalam, iaitu kuil Seri Mariaman 1, 2 dan 3. Kita juga melaksanakan cucian di surau dan masjid yang minta bantuan. Pada masa yang sama membekalkan air untuk membuat tugas-tugas pencucian di Kampung Samarang, Dengkil, Selangor, di Bukit Canggang, dan esok difahamkan kita akan bergerak di Taman Seri Nanding, Ulu Langat, Batu 12, Selangor. Jadi itu saja laporan status keadaan bencana banjir MTL 2021 daripada saya. Terima kasih. Ya, ada soalan mengenai banjir? Untuk clarification numbers, kita boleh tanya dengan Iskandar daripada utusan. Ya.